Assalamualaikum and a very good morning everyone. So for today's class, we will discuss yesterday punya exercise. So currently ada a few yang tak tengok langsung pun lagi assignment ni. Please remind your friends sebab takut juga ada orang tak tengok juga video ni. So please remind your friend to open the Teams and do the assignment. Late submission pun tak apalah, kita nak tengok at least awak buat juga benda tu. Lagi-lagi siapa yang nak ambil IG, yang tak ambil IG pun kenalah juga buat. Okay, so this is the syllabus or topics that we will learn. Kita ada a few topics sahaja sebabnya kita dah tarik masuk waktu lower form dulu. Hopefully you still ingat lah, remember all the topics we have learned during form 1 until form 3. Okay, so set notation and Venn diagram ni dah belajar. So this one untuk yang ni dengan yang ni dah belajar waktu form 3. Okay, tapi kita akan exam topik ni waktu semester 1 form 4. Okay, so currently we are in this topic vectors and transformation ni. Sekarang ni kita fokus kat vectors dulu. Nanti next class atau next lagi satu kita akan masuk transformation lah. Dia further transformation. Sebab transformation you have learned during form 2. Dah belajar dah waktu form 2. So siapa yang tak ingat tu please do your own revision lah. Sebab nanti next class ni kita nak masuk combine transformation. Bukannya kita belajar daripada mula balik. Okay. And then when you come back here, hopefully early April tu, we will proceed with this topic lah under KSSM, measure of dispersion for ungroup data and consumer maths financial management. This one is much more easier lah daripada yang form 3 punya. Yang ni financial management dia. Macam mana you nak manage your money. Okay. Next one for trigonometry, these two topic ni, trigonometry dengan differentiation, you will learn during AdMath lah. Belajar waktu AdMath. Tapi nanti waktu exam semester 1 ni akan masuk juga topik ni. So semua yang colour putih ni adalah topik yang akan masuk untuk final exam semester 1. Okay. After this topic, mungkin kita akan tarik juga a few topik waktu semester 2 ni. Kita ada number basis, logical reasoning, network in graph theory ni. Mungkin kita akan tarik 2 atau 1 topik untuk diajar waktu semester 1. Okay. Sebabnya takut tak sempat after IG nak habiskan these 3 topics. Okay. So for today, we will discuss yesterday punya exercise. Like I said just now, vectors and transformation. This is our learning objective. The first one, describe a translation. Okay, yang ni dia mix. Bukan mix, maksudnya dia bagi tahu tentang vectors dengan transformation. If you still remember, during form 2, we have learned about, okay, kita recall balik lah. Transformation ni ada 4 kan. Kita belajar ada translation. And then we have reflection. And then we have rotation. And last one kita ada enlargement. Okay. So waktu form 2 tu dah bagi tahu dah kita akan tulis translation and then kita akan represent dia guna XY ni, nampak ni. This one is about translation and then kita akan describe dia menggunakan vector. So apa dia vector ni? Vector ni like you have learned sebelum cuti hari tu. Contohnya kita ada daripada point origin pergi ke A ni. Kan? So yang ni nama dia vektor lah. Cara nak tulis vektor nampak tu. Dia tulis AB, atas tu ada arrow. Ada a few cara lah nak tulis dia. Yang pertama kita akan tulis OA, huruf besar ni. And then ada arrow kat atas. Okay, next one kita akan boleh juga kalau gambar tu dia tulis A and then kena letak ombak kat bawah tu. Okay. Tak pun in this case, selalunya kalau dalam soalan dia tak letak ombak. Tapi kalau awak kena letak ombak dekat bawah tu Dekat soalan dia akan boldkan saja. Tapi dalam kertas exam takkan awak nak tulis macam ni. So preferable you just do the ombak like this lah. Okay. And then macam mana kita nak tulis sebagai vektor tu, kita tulis dia position vector So yang atas ni adalah untuk X, yang bawah ni Y. X tu maksudnya dia ke left or right tu lah. Okay. And then Y ni untuk up and down. Okay, contohnya kat sini. Contohlah kat sini ada kotak Tapi saya buat kat tempat biasa. Kita buat contoh ada kotak. Nampak? Okay. Satu. Contoh macam ni. Okay. So, in this case, kita akan dapat dia ke kanan 3. So, vektor A kita ni, kalau tulis dalam ni, adalah 3. Dan dia naik atas 2. Macam ni lah. Macam tu je lah.
So, kena make sure dapat bezakan antara koordinat dengan position vector lain. Position vector ni, dia tak sama dengan cara awak tulis koordinat. Please make sure lah. Contoh, kalau soalan tu minta koordinat tapi awak tulis dalam bentuk macam ni, kiranya jawapan awak salah lah. Sebab koordinat mesti ada apa? Kurungan. Yang tadi pun ada kurungan juga. Tapi koordinat cara dia tulis macam ni. So koordinat ni apa yang kita baca dekat Cartesian plane tu. X, Y kan. Kalau yang vektor ni lain pula. Okay, next one. Kita akan tambah dengan tolak dengan vektor. Awak dah buat latihan. Should be okay lah. Multiply a vector by scalar. Scalar ni apa yang ada dekat depan tu lah. Okay, contohnya macam ni. Kita akan darab dengan yang depan tu. 3 ke, 2 ke. Okay, kita akan multiply sahaja macam biasa. Maksudnya dia akan jadi contoh 2. So dia 2 kali ganda lah. Contoh macam ni. Ada 1. Lepas tu ada lagi 1 lagi. So dia akan jadi 2. Macam tu. Tu nama dia skala. Okay, next one. Our learning objective is about reflect. Okay, yang ni semua under enlargement lah. So kita dah belajar dah yang ni. Cuma yang combine tu je tak belajar lagi. So please make sure you still remember apa belajar ni. Reflection, rotation. Lepas tu dia minta construct, translation, enlargement. Bila dia bagi dekat plane. And then recognize yang ni reflection ke, rotation ke, translation ke, enlargement. So yang ni semua adalah transformation. So next nanti kita nak belajar yang combine punya. Okay, next one. Yang ni pun sama jugalah. Positif ni apa, fractional, negative scale ni, skala-skala ni apa dia. Kena tengok balik. Yang ni do your own revision lah. After this class Okay, next one. Yang ni kita nak buat hari ni lah. Tak pun semalam pun dah ada dah dalam latihan tu. Dia minta awak buat magnitude. So, bila dia bagi magnitude tu sebenarnya, kita just ambil x, y tu. Kita buat square root macam tu. Macam tu. So, vectors will be printed as AB. Maksudnya kita akan tulis vector sebagai AB or A ni lah. Tak pun boleh A ombak ni. And dia magnitude. So, kalau magnitude, kita akan letak modular sign. Okay, kita akan letak modular sign. Okay. So, for this case, which one? So, contoh case atas ni, 3 dengan 2. So, kalau dia minta awak tulis magnitude, 3 dengan 2 ni, kita ambil balik soalan tu. So, kita akan buat square root 3 square plus with 2 square. Jangan tinggal macam tu, siapkanlah. So, akan jadi 3 square 9 tambah 4, 13. Okay, so 9 tambah 4, 13. Kita square rootkan dia. Dapatlah 3.6056. Okay. Letak jawapan dalam perpuluhan lah. 30 tak muat pula. 306 lah. 3.606. Tengok dekat calculator awak dapat apa. Okay, next one. Represent vector by directed line segment. Yang ni yang line segment lah. Use the sum, different. Ni pun kita dah buat dalam latihan semalam lah. Two coplanar vector. Use position vector. Okay. Yang ni dia punya belah kanan ni. Dia punya apa macam notes lah untuk objektif tepi tu. So, contohnya, in their answer to question, candidate are expected to indicate A in some definite way. By an arrow or by underlining. Apa ni? Dia tunjuk by an arrow ataupun kita buat underlining ni. Underlining ni selalunya, saya belajar dulu buat ombak tu. Bukan garis biasa saja. Okay. So, next one. Kita akan tengok soalan. Siapa yang tak buat lagi, pause dululah video ni. Lepas tu, baru awak discuss. Baru tengok jawapan dia apa. Okay. The first one untuk soalan pertama ni, dia minta 3M. So, M ni nampak ni, dia bold kan. So, actually, dia adalah skala pula. Dia adalah vektor lah. M ni 5, 7. Kan? So, bila dia kata 3M, darab je lah. So, dapat 15, 21. Senang je. Okay. Next one, work out. This one, yang ni pun sama. 4 tolak 1, dia buat macam biasa je sebenarnya. 4 tolak 1 dapat 3. Negatif 2 tolak 5, negatif 7. Okay. Yang ni boleh jadi sebenarnya kita tengah cakap tentang 2 vektor. Okay. Let's say we are talking about vector M. Which is 4, negatif 2 ni. And then kita tengah cakap tentang vektor N 1, 5 lah. So dia ada dekat gambar lah. Maksudnya kita pergi ke contoh lah OM ni. Sebab tu nama dia M tu. Okay. O pergi ke M ni. Adalah 4. Oh tak boleh. Dia negatif 2. Dia turun ke bawah lah. Sekejap. Okay. So 4 negatif 2. Maksudnya dia ke kanan 4. Dia turun bawah. So yang ni O dia. Ni M dia. Okay. So 4 ke kanan. Negatif 2. Dia turun bawah. Okay. And then. Yang ni pula 1, 5. Maksudnya dia ke kanan 1. Dia naik atas 5. Macam ni.
Huyo. So dia akan jadi N. Ni kita punya M. Okay. Lepas tu M tolak N ni maksudnya dia tolak. So sebenarnya dapatlah 3 negatif 7 ni. Dia macam basic math je lah sebenarnya vektor ni. Cuma awak kena faham bila dia bagi diagram nanti. Yang tu soalan level up lah. Level up maksudnya dia dah bagi gambar saja, dia tak bagi dalam bentuk ni. Yang tu yang dia tricky sikit. Okay, next one 630. Yang ni just darab je lah 18 Okay. Okay, next one 2P tambah 3Q. Okay, please show your working So 2P ni dapat 10 kosong. And then tambah dengan 3, 18. Tunjuklah jalan kira tu. So akan dapat 13, 18. Sebab dia add 13, 18. Sebab tu dia 2 markah sini. Okay, next one, write as a single vector. Okay, soalan dia sambung kat bawah. 3E. So, negatif 15 dengan 12. Siapa yang ada masalah yang ni, awak boleh contact your teacher. Kalau reply lambat tu, awak message lah lagi nanti. Contoh macam saya jaga exam sampai petang ni. So, awak nanti saya akan reply. Cuma lambat lah. Tapi kalau awak rasa lambat sangat tu, awak double message balik lah. Okay, next one, F minus E, 06, negatif 54. Buat jalan kira. 06, jangan nak congak-congak sangat. Awak suka buat careless mistake ni. So, buat je jalan kira supaya lebih berhati-hati. Yang ni pun kena salin betul juga. Okay, so 0 tolak dengan negatif 5. So, dapatlah 5. And then, 6 minus with 4. 6 tolak 4, dapat 2. Okay, tulis elok-elok lah dalam ni sebenarnya. Tapi sebab ruang kecil macam ni lah ni. Okay. Next one, nombor 5. Nombor 5 jawapan dia negatif 1, 4. B, jawapan dia negatif 21, 28. And then number 6, 12, negatif 6. Okay, next one, B. 5 tolak 2. We will get 3, negatif 3. Tolak dengan 4, negatif 7. Okay, 3, negatif 7. This one, 2, 5. Ni kalau tak reti lagi positif negatif ni, boleh tanya form 2 lah. Takkan tekan kalkulator. Yang ni boleh congak je. 5 tolak 4, 1. 2 tolak dengan negatif 3 macam ni. Kan? Sebab tu lah kita dapat 2 tolak-tolak ni. Kenapa saya ajar? Patutnya awak memang dah tahulah benda ni. Sebab tu kita tulis 5 tu. So, next one. Nombor 8. Okay. Yang tu basic lah sebenarnya. Patutnya awak boleh buat. Okay. 7 dengan 5. Senang ni. Negatif 20 dengan 8. Okay. Next one. Nombor 9. Negatif 16. Okay. Ni tunjuk jalan kira sebab dia ada 2 markah. 5 negatif 2. Okay. Yang ni bolehlah congak. Tapi jangan salah darab pula. 3 darab. Tak pun awak darab atas saja. Sepatutnya dia kena darab 2 negatif 21 dengan negatif 9. Okay. And then negatif 21. 5 tambah dengan negatif 21. We will get negatif 16. This one negatif 11. Okay. Describe ruang jawapan. Okay. Next one. Ingat kalau bila ada skala ni. 3B ni kan. So maksud dia 3 negatif 7 negatif 3 ni awak kena darab dua-dua tu. So, kita akan dapat negatif 21, negatif 9. Okay. Next one, nombor 10. Negatif 6, 4. Okay. Nombor 11, 10, negatif 40. Nombor 12, 3P. Okay, yang ni skala dia lah. 3P. Kita akan dapat 12, negatif 6. P minus Q, vektor So, kat sini nampak dia boldkan tulisan kat situ. So, kalau awak tulis tangan, dia macam ni lah sebenarnya. Okay. P tolak dengan Q ni, kita akan dapat 12B. 7 negatif 2. Okay. Ni write as a single vector. Dia suruh jadi single vector. So, negatif 6, 3. Okay, next one, nombor 14. Okay, 14 ni, the first one, find the column vector A, B. Okay, nombor 14A, dia minta awak tulis column vector. Tu dia dah bagi ruang column vector tu. So, AB kita ni, AB kita adalah A ni nak pergi ke B ni lah. Macam tu. Okay. So, berapa jarak dia? Okay, so ke kanan ni, dia ambil X dengan Y ni lah. X, Y.
3 dengan 5. So maksudnya ada 2 kotak lah kat sini. Okay, so dia ke kanan 2. Okay, and then dia naik atas berapa? 2 dengan 6 ni beza. Kan Y ni dengan yang ni. So beza dia adalah 4. Sebab dia naik atas, sebab tu dia positif. Okay, yang negatif adalah bila dia ke kiri dan dia ke bawah. Okay, kena take note tu. Yang ni pun dah belajar waktu form 2 actually. Okay, next one dia minta magnitude. Okay, so AB kita dah dapat dah 24 tadi. Kan, so AB kita akan sama dengan square root magnitude 2 square tambah dengan 4 square. So square root 4 tambah 16, 20. So tekan kalkulator square root 20. Kita akan dapat 4.472. 4.47 pun boleh lah, 3 significant figure Okay, so magnitude ni apa? Magnitude ni adalah dia punya jarak ni. Daripada A ni ke B tu, berapa dia punya magnitude dia. Okay, so daripada A ke B ni, jarak dia adalah 4.472. Okay, next one. B is the midpoint of the line AC. Okay, B ni adalah midpoint dia. So, kita akan ada lagi satu lah, naik ke atas lagi. Sekejap. Warna purple lah. Okay. So, AB ni, kemudian kita akan naik lagi dengan jarak yang sama lah. Okay, yang ni yang kita akan jadi C. Okay. So, maksudnya, koordinat C ni, kalau tadi dia 2 kat sini, lepas tu dia naik 4 kan. Kat sini dia naik 4 tadi. So, yang ni pun sama lah. Dia punya vektor dia akan ke tepi ni 2. Naik ke atas tu pun adalah 4. Okay, so daripada 5, naiklah ke kanan 2, akan jadi 7. Okay, lepas tu daripada 6 ni, dia naik ke atas. Kanan dan naik atas kan dia punya vektor tadi. So akan dapat 6 tambah 4 10. So satu markah untuk satu ni lah, X ni satu markah, Y ni satu markah. 7 10 dia punya koordinat. So ingat koordinat kena tulis macam ni. Okay, next one dia minta awak buat equation. Equation ni pun dah belajar waktu form 2. Ni saya ambil daripada soalan IG sebenar dan soalan SPM pun sama je lebih kurang macam ni lah. Contohnya equation straight line ni. Hari tu SPM baru ni memang dia minta equation straight line. Soalan vektor tak ada dalam SPM tapi equation of straight line ni ada je. So buat je lah latihan ni. Okay, so find the equation of straight line that passes through A and B. So first one, apa dia equation? Equation kita nak Y sama dengan MX tambah C. Equation memang akan tulis dalam bentuk ni. Dan kita kena cari M tu apa, C tu apa. Okay, M tu apa, C tu apa. So M sekarang adalah dia punya gradient. Okay, M adalah gradient. Okay, so koordinat kita tadi, A kita adalah 3, 2. B kita, saya tulis kat sini supaya senang nampak. Okay. B adalah 5, 6. Ni koordinat dia. So nak cari gradient, ingat lagi tak formula dia? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay, tak kisahlah mana satu. So kalau awak nak kata yang bawah ni X2 Y2, boleh. Yang ni X1 Y1 lah. So 6 tolak 2 over dengan 5 minus 3. So, akan dapat 4 over 2. Which means dia punya 4 bagi 2 boleh kan? 2. So, gradient dia adalah 2 lah. Y sama dengan 2X tambah C. Tak siap lagi So, next one kita kena cari C tu apa pula. So, C ni dia adalah Y-intercept. C adalah Y-intercept. Okay. So, kalau soalan tu baik, dia terus tunjuk dekat sini. Okay. Dia tunjuk dekat sini. Dia terus bagi. Maksudnya dia tarik macam tu lah. Lepas tu dia terus tulis kat sini. Y-intercept tu maksudnya dia langgar kat Y-axis kan. Tapi dekat sini dia tak tunjuk. So, bila dekat diagram tak tunjuk, kita akan guna satu based on diagram. So, kalau tak boleh, kita akan ambil salah satu koordinat lah untuk cari C ni. So, contoh saya nak ambil koordinat B Saya ambil koordinat B, substitute into this one to find C. So, our Y adalah 6. 2 darab dengan 5 plus C. Sebab kita nak cari C ni. So, 2 times 5 is 10 plus C.
So C kita akan dapat 6 tolak 10. Negatif 4. Okay. Dah dapat M ni kan. Yang ni kita dah dapat M kita. M kita 2 tadi. C kita pun dah dapat. So kena tulis equation sebagai, barulah kita tulis Y sama dengan 2X tolak 4. Tu je lah. Okay, dapat 3 markah kat sini. So yang ni adalah basic kat sebenarnya. Tak susah kena selalu buat latihan lah. So you have to get ready early. Jangan ujung-ujung baru nak pulun apa semua. Dari sekarang ni dah kena start dah buat revision semua. Tak kisahlah ambil IG ataupun tak. Okay, next one. The straight line that passes through A dengan B ni, they cuts the y-axis at D. Write down the coordinates of D. So dia kata langgar dekat D tu. D tu tadi tu lah. Kita dah langgar dekat y-axis tu. Kan, y-axis at D. So dia nak namakan benda yang dia langgar kat sini adalah D. So negatif 4 lah tadi. Koordinat dia akan jadi 0, negatif 4. Okay, X dia kosong lah sebab dia dekat y-axis. Kan, macam ni. So dia langgar dekat negatif 4. Dapat 1 markah. Okay, next one. Number 15. P is the point, negative 1, 2 and PQ. Vektor PQ adalah 4, 3. Find the coordinate of Q. So dia dah bagi gambar ni, awak conteng je lah. So 4, 3. 4 maksudnya dia ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Okay, and then dia negatif 3. Negatif 3. So dia turun bawah 3 lah. 1, 2, 3. Okay. So 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu dia turun 1, 2, 3. So kat sini lah kita punya Q. Okay. Kat situ awak punya Q. Macam ni. Alright. So kita punya vektor dia akan jadi PQ ni macam ni. Okay. Alright. Koordinat dia adalah 3, negatif 1. 3, negatif 1. Okay. Next one, nombor 16. Find the magnitude of the vector negatif 1, 7. Yang ni pun sama, magnitude sahaja. So, bila dia tanya magnitude, negatif 1 square. Hati-hati dekat sini sebab dia ada negatif. Tambah dengan 7 square, square rootkan dia. So, negatif 1 square akan dapat 1 tambah dengan 49. So, square root 50. Okay. Square root 50 dapat 7.07. Okay, yang ni soalan minta magnitude. Okay, dapat 2 markah. Macam tu je dapat 2 markah. So, magnitude tadi saya ulang lagi sekali kalau dia bagi vektor. So, sekarang ni vektor dia negatif 1, 7. Contoh negatif 1 ke kiri, 7 dia naik ke atas lah. So, dia ke kiri and then dia naik atas 7. Tak muat situ. Sini lah. Ke kiri and then dia naik atas 7 macam ni. Okay. So, magnitude tu apa? Maksudnya length ni lah. Length dia adalah 7.07. Itulah magnitude. Okay, next one. Number 17. Points A and B are shown on the grid. Write A, B as a column vector. So, dia minta A pergi ke B. So, awak kira ni ke kiri lah dulu. Okay, jangan naik atas sebab kita akan baca X, Y macam ni. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sebab dia ke kiri, kita akan letak negatif 5. Okay, and then dia naik atas berapa? So, 1, 2, 3, 4. Nah, dapat 1 markah. Siap. Next one, dia minta 3AB as column vector. So, darab dengan 3. Negatif 15, 12. Siap. Macam tu je. And last one. Second last, number 18, dia minta awak buat sama juga AB. Itu soalan sama ni? Oh tak, soalan lain. So AB sebagai column vector, tengok A dia kat atas tu. So ke kanan, ke kiri dulu. So this one, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dia ke kanan 7. Okay, and then jangan careless, tengok betul-betul A tu dekat mana. And then turun bawah 1, 2, 3, 4. Okay, so turun bawah akan ada negatif. Okay.
So kalau dia down akan ada negatif ataupun left akan ada negatif. Okay. Macam atas tadi dia ke kiri sebab tu negatif 5. Okay. And last question. Habis aku? Okay, habis dah. Nombor 19. O is the origin. OP sama dengan 2OA. Okay, yang ni saya dah level up kan sikit soalan. Kita akan ada guna ratio. Okay. OP adalah 2OA. So, A ni adalah midpoint dia. Panjang ni dengan ni akan sama. And then OQ sama dengan 3 kali OB. So, maksudnya kat sini ada 3 pembahagian lah. Ada 3 bahagian. And then PM, mana PM? PM sama dengan MQ. So, yang ni pun okay, yang ni dia adalah sama. Confuse sikit saya punya ni. Okay, so dia bagi tahu OP adalah P. Saya nak bagi tahu length dia sama yang bawah ni. Okay, macam tu. Okay, so OP adalah P. Lompak ni lah. Okay, sepanjang ni. Sepanjang-panjang ni. OP ni. Okay. And then OQ adalah Q lah. Sepanjang-panjang ni adalah Q. Vektor Q. Okay, soalan minta BA. Okay, macam mana kita nak cari BA? So, cara dia, tengok dulu dekat BA ni. Macam mana kita nak pergi BA? So, vektor ni macam tambah tolak tu sebenarnya. Kita sebenarnya tambah vektor apa, tambah dengan vektor apa. So, BA ni, awak kena cari point apa yang dia akan tambah. Selalunya kita akan bertemu dengan origin lah. BO. And then dia akan tambah dengan vektor OA. Okay. Tengok yang tengah ni dia akan sama. Dia akan bertembung kat situ. So tengok balik gambar. Macam mana dia pergi dekat BA ni. Soalan nak apa? Soalan nak BA kan. Soalan nak BA ni. Ni tak nak pen tu. Tak nak highlighter. Okay. So soalan nak BA. Soalan ni dia nak BA ni. Okay. So, macam mana? Saya pun carilah apa kaitan dia. BO boleh pergi kepada OA. Sebab kalau kita nak cari BA sahaja, memang tak dapat dah sampai ke sudah. So, kita kena cari kaitan dia. Jalan manakah yang mendapatkan dia pergi juga ke A tu. Contoh cerita dia, awak daripada kelas kan. 401 tu nak pergi ke mana? 401 nak pergi ke DS. Okay. So, contohnya awak dekat 401 ni, awak nak pergi ke DS lah. Macam ni. Okay. So, yang ni lah vektor dia. Macam tu. Tapi sekarang, ada juga jalan lain. Contohnya, awak akan pergi bilik guru dulu. Jalan panjang dia lah. Tapi sebab dekat bilik guru ni kita tahu jarak dia, inilah dinamakan vektornya. Okay. 401 pergi bilik guru ni, contoh dia vektor dia M. And then bilik guru pergi DS, vektor dia adalah N. So, 401 pergi DS, vektor 401 pergi DS ni adalah M tambah dengan N lah. Faham ke tak ni? Okay. Shortcut dia lah maksudnya. Ni shortcut dia ni. So, dapat M tambah dengan N. Okay, sama juga dengan kes ni. Dia nak BA. So, saya cari kaitan. Kita nak start dengan B lah. Awak tak boleh. Sebab arrow dia ni fokus. Arrow dia tu tak boleh berubah. So, for this one, kena start dengan B. So, BO tambah dengan OA. Tahu tak BO tu apa sekarang? Kita tak tahu lagi BO tu apa. Sebab soalan ni level up. Okay. Tapi kita dah tahu OQ. OQ kita adalah, ni boleh tulis kat tepi lah. OQ kita tahu dah dia adalah Q. Macam mana kita nak cari OB? Okay, tapi soalan juga dah bagi tahu ni maklumat OQ dengan 3 OB ni. So, untuk OQ dia ada 3 bahagian OB. So, OB adalah 1/3 daripada Q. Okay. OB adalah 1/3 from Q. Okay, nak tahu. Tapi arrow dia sekarang ni macam ni lah. OB ni. OB adalah 1/3 daripada Q. Sebab tadi dia bagi tahu OQ ni adalah 3 kali OB. So, 1 OB, 2 OB,
3 kali OB macam ni. Macam tu. So nak tahu OB sahaja, dia adalah 1/3 daripada Q. However, kita tulis kat sini BO. Apa kita nak buat? Kita akan negatifkan dia. So arrow ni, contoh-contoh tadi ni, 401 ni pergi bilik guru. Tapi sebenarnya awak daripada bilik guru nak pergi 401. Kan? Bilik guru, vektor awak adalah bilik guru 401. So, M ni dia akan jadi negatif. Kita akan negatifkan dia lah. So, same case with this one. To find BO, vektor BO, kita akan negatifkan yang kita dapat tadi. So, negatif 1/3Q. Okay, dah dapat BO. Yang ni pun tunjuk je lah jalan kira ni. Nak cari OA pula. Tambah dengan OA. So, OA pun kita tak tahu. Yang kita tahu hanyalah OP. OP kita adalah P. OP vektor dia adalah P. Kan? So, OP ni vektor dia P. So, OA dia kata 2 kan? 2 bahagian. So, 1/2 daripada P. Okay, half lah daripada P tu. Alright. So, 1/2 daripada P. Yang ni dia memang nak OA lah. Arrow dia memang ke sana kan. So, kita tak perlu tukar apa-apa. So, OA adalah half P. Okay. Lepas tu, susun lah. Susun bagi dia cantik. Selalunya kita akan letak P kat depan lah. Tapi yang ni pun diterima juga. So, BA jawapan dia negatif 1/3Q tambah dengan half P. Memang jawapan dia macam tu je. Tak boleh buat apalah macam tadi. M tambah N je lah. Ni memang jawapan last dia. Okay. So, this one pun sama. Vektor Q dia apa? Vektor P dia apa? So, depan tu adalah skala lah. Okay. Negatif 1/3. Yang ni. Dengan yang ni. Yang ni adalah skala dia. Negatif tu sebab dia berlawanan dengan arrow tu. Arah dia lain. Okay. Next one. Dia minta position vector of M. So, awak kena cari OM. Okay. Position vector untuk M. So, kita akan cari OM lah. OM. So, OM. OM. Yang ni pun sama. Macam mana kita nak cari OM ni? Macam mana kita nak cari OM? Apa warna ni? So, nak cari OM ni macam ni. Kan? Tak strip lah. Silap pula. OM. Okay. OM ni pun awak tak tahu. So, awak kena buat jalan kira yang sendiri. Apa maksud jalan kira yang sendiri? Kita kena buat arah dia lah. Arah dia macam mana. So, nak tahu OM ni macam mana. Sama dengan, start dengan O lah. O pergi mana? Saya nak buat O pergi P lah. O pergi P. And then, tambah dengan P pergi M lah. Okay. OP kita dah settle. Kita dah tahu dah. OP kita, dia dah bagi tahu kat situ. P. Sekarang masalah kita nak cari PM ni apa. Okay. Yang kena domba. PM ni macam mana nak cari. So, PM ni yang awak kena pecahkan lagi. Okay. So, jom kita buat yang kira ke bawah. OM tadi sama dengan OP tambah dengan PM. OP tak ada masalah. OP kita dah tahu dah. OP tadi sama dengan vektor P. Inilah vektor OP adalah vektor P. Sebab apa saya ni buat macam ni? Sebab soalan tu sendiri yang minta in terms of vektor PQ ni. Okay. Sekarang ni kita nak cari PM. Okay, masalah kita dekat PM. So, macam mana kita nak cari PM ni? Kita tengok maklumat yang dia dah bagi. PM dengan MQ ni adalah sama kan. Maksudnya ni M ni tengah-tengah lah. So, ada 2 bahagian dekat PQ ni. PQ ni ada 2 bahagian. So, nak cari PM sahaja, dia adalah separuh daripada PQ. Okay, PQ kita tahu tak apa dia? So, PQ kita tahu tak apa? PQ pun kita tak tahu lagi. So, kat sini awak kena pecah lagi. So, 1/2 PO, buat bracket lah. PO tambah dengan OQ.
Okay, so 1/2 PO kita dah tahu. PO adalah negatif P. So, negatif P. And then tambah OQ, Q lah. Okay, so dapatlah PM kita. Awak kena simplify dekat sini. So, ingat 1/2 tu adalah skala dia. Sebab tu saya letak bracket macam ni. So, PQ pecahkan PO tambah OQ. Sebab kalau saya letak PQ sahaja, you will not know apa dia Q dia dengan P tu. Vektor dia macam mana. So, from this one, dia jadi negatif half P tambah dengan half Q. Okay, so kita dah dapat PM kita. Okay, lepas dah dapat PM, kita selesaikan lah balik. Kita tambah balik OP tambah dengan PM ni. So, OP kita adalah P and then tambah dengan negatif half P tambah half Q. So, dapatlah P tolak ni 1/2 P and then tambah 1/2 Q. Siap. Dapat 2 markah dekat sini. Okay. So, please make sure kena buat banyak latihan lah baru boleh catch up apa benda sebenarnya PQ, PO, OQ ni. If you have any question, boleh tanya cikgu. So, macam mana saya pecahkan PQ ni pun sama juga. Dekat tengah ni dia akan sama. Okay. So, 1/2 PQ ni. PQ ni, macam mana saya nak tahu PQ punya vektor. So, nak tahu PQ punya vektor tadi, saya ambil lah PO ni kan sebab vektor dia ke sana. So, PO akan tambah dengan OQ. So, PO ni nampak OP, P. So, PO kita negatif P. Alright. So, that's all. For today ada assignment lagi. Tapi this one ada sikit saja dia punya latihan. Ada a few question, tak banyak macam yang semalam punya. So, you need to finish the assignment. Okay, finish assignment hari ni. And then, next thing, next class kita akan masuk yang unit vector dengan apa lagi satu? Ratio ni ratio ni kita akan buat lebih banyak soalan. Okay, and kita akan buat banyak lagi soalan ratio tu. Ratio ni untuk vektor tu lah. So, this one untuk next week. And next week juga kita akan masuk transformation lah. Alright. So, untuk transformation ni awak boleh self-study balik lah. Buat revision sendiri Ingat balik apa benda semua tu. Okay, so yang ni tak apa. Yang ni next week. Don't forget to turn in your assignment. So, that's all for today. Thank you everyone. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bye.